Nama apa tu tu? Haji? Okey, Hadi. Okey, sama. Aku sini dia pergi ke belakang. Dia ada gon. Okey, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dengan izin Allah. Allah satukan kita di dataran ilmu taqwa at-taqwa di Sungai Petani. Pertamanya nak ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan pengurusi majlis kita tadi dan seluruh AJK AJK dataran ilmu, dan Ustazah juga ucapkan jazakillah kepada Puan Nur Aini yang memperkenalkan Ustazah kepada AJK dataran ilmu taqwa ni. Jadi alhamdulillah, semoga Allah murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan kehidupan semuanya, insya-Allah, amin. Apa khabar, semua sihat ke? Alhamdulillah. Siapa yang pernah jumpa Ustazah kat tangan? Oh, saya. Saya. Okey. Ramai juga. Oh, siapa yang anak murid Ustazah? Oh, ramai juga anak murid Ustazah. Masya Allah, anak murid Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, insya-Allah. Jadi hari ini kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Elok juga duduk bawah bumbung ni. Tempat yang lapang macam ni, dia kurang sikit risiko dia. Kalau kita duduk dalam aircon tu, agak merisaukan jugalah. Jadi alhamdulillah. Apa khabar? Nazah. Okey, alhamdulillah. Semoga Allah pelihara kita semua asbab kepada kita nak mencari ilmu, ya. Jadi kita baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ni kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, adim ulama muslimin muslimat, kepada guru-guru kita, ibu ayah kita, pasangan, anak-anak, keturunan, jiran, tetangga dan seluruh umat Islam. Semoga Allah jaga kita, pelihara kita, berikan ilmu yang bermanfaat supaya Allah sentiasa rahmat dan redha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah, sebagai mukadimah ya, Ustazah sembang-sembang tadi dengan AJK dataran ilmu at-taqwa ni, katanya susah nak dapat Ustazah, jadi kena panggil Ustazah daripada Jitra. Yang lucunya, Ustazah nak bagi tahu, orang Jitra tanya Ustazah, "Ustazah, tak ada ke ceramah kat Jitra?" Saya kata, orang Jitra tak mau panggil saya. Jadi saya duk mai ke Sungai Petani lah, saya duk mai itu pergi mana? Sungai Petani juga kan? Sungai Petani lah, Pulau Pinang lah, Seberang Jaya lah. Jadi dia bertanya, Ustazah tak mau buat ke ceramah? Saya kata ceramah ni kalau orang panggil. Kalau orang tak panggil, tiba-tiba saya nak buat ceramah, siapa nak anjur saya? Saya nak pergi ceramah tang mana?
Yang syoknya, orang Jitra tak panggil saya. Yang panggil orang jauh. Saya rasa orang Sungai Petani pun ada ustazah. Cuma ustazah Sungai Petani mereka tak panggil. Mereka panggil orang jauh. Walaupun mereka kata orang Sungai Petani tak ada ustazah. Ada aja sebenarnya. Tapi memang kita punya perangai suka panggil orang jauh. Kalau Tok Bomo kampung orang tak mau. Nak cari Tok Bomo luang juga. Oh, lagu tu. Jadi tak apalah. Jauh dekat yang pentingnya dakwah. Nah? Okey, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Hari ini kita live 4 live. Satu ustazah punya live. Satu lagi di TikTok. Satu lagi di YouTube. Satu lagi di Facebook. Tu dia Ustazah Jitra mai daripada Jitra. Mai nak ceramah di Sungai Petani. Tak apa. Apa pun Allah dah tulis. Nah? Jadi Alhamdulillah. Tajuk yang diberi Ramadan dengan iman. Masya Allah. Semua nak tunggu Ramadan. Ya Allah. Semua nak tunggu Ramadan. Tetapi kita memang kena ada persiapan ilmu untuk bertemu dengan Ramadan. Kita takut tunggu Ramadan tu macam tunggu 20 tahun sudah. 30 tahun sudah. Bila kita tunggu Ramadan dulu, kita bukan kisah sangat Ramadan tu. Yang kita kisahkan raya. Betul tak mak-mak semua? Betul no? Apakah yang keluar daripada mulut mak-mak la ni? Baju raya dah tempah ke belum? Warna apa nak pakai? Anak kalut dah ibu. Warna purple ibu. Dusty purple ibu. Warna putih ibu. Warna hijau ibu. Ada tak kita bincang baju apa nak pakai sembahyang tarawih? Telekong apa kita nak serika malam pertama kita jumpa Ramadan? Betul tak? Saya ada jumpa ada satu kawan ni. Dia kalau bulan Ramadan dia simpan habis kapek-kapek. Dia gulung kapek, dia simpan kapek, dia simpan bunga-bunga semua. Dia balut bagi elok. Jadi rumah tu lapang, kosong, tak ada apa kapek. Sebab dia nak buka hari raya. Itu perangai dulu. Sayang-sayang semua. Ya Allah, termasuk ustazah juga. Lah ni kita fokus untuk persiapan Ramadan. Sebab apa? Orang yang mendapat kemuliaan Ramadan adalah orang yang menanti Ramadan. Dia duk tunggu Ramadan. Tapi kita takut tunggu tadi ni bukan dengan ilmu, maka tunggu tadi tunggu yang sia-sia. Jadi insya-Allah hari ni bila kita sembang tunggu dengan iman ni, ustazah ni sebenarnya bila nak buat ceramah, kepala ni dulu-dululah berat sangat. Sebab apa? Ustazah sibuk dengan kelas. Jadi tak bolehlah nak mic kira duk macam makan angin je. Dia kena ada persiapan. Dia kena ada poin-poin yang kita nak sampaikan. Sebab ilmu ni bukan macam kita sembang. Dia kena ada 1, 2, 3 poin. Biar orang balik sekejap dia buat balik ilmu. Tapi ya Allah semalam bila kata, semalam pun ada kelas lagi. Cancel kelas ilmu tu. Sebab duk ingat apa? Aduh, esok nak ceramah awak. Kursi dia duk pergi ke belakang. Dia duk gostam belakang. Rasa dia macam gone kot. No, dia macam gone. Nak abang tergemuk sangat kan lagu mana? Dia duk pergi tolak pergi ke belakang. Okey, tak apa, kita tolak main depan balik. Lepas tu, jadi maknanya ustazah semalam cancel kelas ilmu. Ustazah siapa nak ikut ustazah di Facebook ustazah, fanpage ustazah Saniah. THANIAH. Ikut. Ada live tadabbur Quran pagi-pagi 6.40 pukul 7 macam tu lah. Ada live Al-Mulk pula malam tu dengan surah As-Sajadah. Ada live pula baca Yasin kalau hari Khamis malam. Ada live pula surah Al-Mulk hari Jumaat pagi. Ya Allah. Fardu Ain memang ada live saja-saja. Ada satu makcik tu kata, saya kata tengoklah fanpage ustazah. Dia kata, makcik tak main Facebook. Makcik rugi, makcik tak main Facebook makcik. Bukan Facebook tu suruh duk makcik duk komen apa-apa dalam tu. Pi tengok orang mengaji. Kak Ani ikut ustazah daripada lockdown hari tu. Hari ni jodoh jumpa dengan ustazah di sini. Kak Ani first time ke jumpa ustazah? Daripada lockdown tu dia duk ikut saya. Masa lockdown tu lagi banyak. Okey, tak apa. Sekarang kita nak tengok berkenaan dengan Ramadan ya. Ramadan ni semua orang duk tunggu, semua orang duk nanti. Dan kita kena tahu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan yang istimewa dalam bulan Ramadan. Contohnya 17 Ramadan, apa yang berlaku? Nuzul Quran. Nuzul Al-Quran berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu Al-Quran daripada langit dunia
diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Kemudian bulan Ramadan juga berlaku peperangan Badar, iaitu pada tahun 2 Hijrah. Ketika itu orang kafir kalah. Orang kafir musyrikin kalah. Orang Islam menang. Berlaku dalam peperangan Badar. Satu kemenangan untuk orang Islam berlaku dalam bulan Ramadan. Dan juga dalam bulan Ramadan ada banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Contohnya penaklukan kota Mekah. Berlaku dalam bulan Ramadan juga. Kemudian pecahnya berhala-berhala di sekeliling Kaabah juga berlaku dalam bulan Ramadan. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa penting berlaku dalam bulan Ramadan, kalau satu perkara saja kita tengok sudah cukup untuk memuliakan Ramadan, iaitu Al-Quran. Iaitu berlaku dalam bulan, iaitu penurunan Al-Quran, di mana Allah sebut apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat paling besar kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan turun Quran. Kita dah tak nampak dah berkenaan dengan peperangan Badar ke, penaklukan kota Mekah ke, orang musyrikin kalah ke. Tapi sebab Quran tu diturunkan dalam bulan Ramadan. Yang mana Quran tu menjadi petunjuk kepada manusia dan penjelasan berupa pembeza, petunjuk dan pembeza, iaitu yang mana benar dan yang mana palsu. Sebab Quran ni adalah satu kitab yang boleh yang menunjuk kepada manusia kebenaran dan menunjuk ke manusia kepada perkara-perkara yang pembeza, yang mana buruk, yang benar-benar, yang mana buruk. Jadi Quran itu diperlukan manusia kalau tak ada petunjuk. Macam mana? Memang habis kalau tak ada petunjuk. Macam kita lah. Cuba padam lampu, duduk dalam gelap. Boleh jalan tak? Tak boleh. Kita perlukan apa? Cahaya. Cahaya tu siapa cipta? Allah. Adakah kita nampak cahaya sebab matahari? Tak. Matahari itu adalah makhluk Allah. Yang memberi cahaya bukan matahari. Yang memberi cahaya adalah Allah. Hidup kita tanpa cahaya, tanpa petunjuk Quran, kita jadi macam mana? Macam binatang. Cuba tengok manusia yang bukan Islam. Apa jadi? Macam binatang. Tak kira-kira tempat anak, mak ke ayah ke apa, semuanya sapu. Makan halal ke tak halal, semuanya ambil. Sebab tidak ada petunjuk. Dengan Islamlah kita ada cara berpakaian. Dengan Islamlah kita ada cara berkeluarga, cara berkahwin, cara berhubungan dengan jiran, dengan keluarga dan sebagainya. Itu maknanya petunjuk yang sangat besar, iaitu Al-Quran. Tu maknanya kehebatan. Jadi maknanya bila Ramadan itu mulia kerana Quran, sekarang ni kita nak masuk Ramadan, cuba tengok berapa hari lagi Ramadan? Saya dah tulis ni tadi ni. Kalau tak tulis pun tak tahu juga ni. Berapa? Ya, 23 hari lagi Ramadan. 23 hari lagi Ramadan. Maka 23 hari ni tolong tunggu dengan bermakna, dengan bernilai. 23 hari lagi Ramadan. Tunggu sungguh-sungguh. Tunggu apabila masuk je bulan Ramadan. Ramadan tu menjadi kemuliaan kepada kita. Menjadikan kita mulia. Ramadan tu menjadikan kita mulia. Jadi kita nak tengok macam mana cara nak tunggu dengan sebenar-benarnya. Okey? Jadi kita tengok tadi dengan peristiwa-peristiwa yang banyak bersejarah dalam Islam. Segala-galanya. Walau apa pun yang terjadi dalam bulan Ramadan, cukup Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan menyebabkan bulan Ramadan itu menjadi mulia. Okey, sebab Ustazah bagi tajuk iman. Apa maksud iman? Yang tu kita kena tahu. Memang kita kata puasa dengan iman. Puasa dengan iman. Jadi apa makna iman? Yang tu yang kita nak bincang. Saya tak nak tanya. Ustaz dia berkata Ustazah ni nak ceramah. Kan nak tanya. Kadang-kadang apa makna iman muslimat? Cepat jawab. Cepat jawab. Betul suruh panggil Ustazah. Kami ceramah sendiri ya senang.
Duk tanya pula dah apa itu iman, apa itu iman. Apa itu iman? Okey, tolong tulislah sebab orang perempuan ni seronok bila mengaji dia ada pen, dia ada kertas. Makna memang ni kaki mengaji ni, memang kaki mengaji. Memang kaki mengaji. Macam mana kita tahu? Sebab dia dah ada senjata dia. Dia tahu ni medan perang. Tapi dia kata, Ustazah jangan duk ingat kami pegang phone ni bukan senjata nah. Law ni orang tulis dengan phone. Orang ada iPhone. Orang ada macam-macam note dalam phone. Jadi kami tak main dah pensel-pensel ni. Kami jenis tulis. Kami tulis teks. Okey, tak kisah apa pun note yang mesti kena berperang dengan senjata. Right. Apa itu iman? Iman menurut bahasa adalah percaya dalam hati. Kita ada 207 orang dalam Ustazah punya live lah. Yang lain saya tak tahu lah. Ustazah punya live ada 209 naik dah. 211 naik dah. Okey. Tolong share kawan Kawan-kawan semua kena share. Yang mana ada di Facebook tolong share. Apa makna iman kalau menurut bahasa percaya dalam hati. Tasdiq. Okey, setakat percaya dalam hati iman dah ke? Itu makna bahasa tau. Itu makna bahasa. Makna bahasa tak boleh terjemah kepada makna istilah. Tak boleh. Tak boleh kita kata, okey, makna bahasa iman itu percaya dalam hati. Okey, aku percaya bahawa Tuhan itu satu. Aku percaya Tuhan tu Allah. Tuhan adalah Allah. Dan Allah lah yang menjadikan kita. Allah lah apa semuanya. Percaya pada rukun iman, dah jadi settle dah iman. No. Iman menurut bahasa percaya dalam hati. Tetapi menurut istilah percaya dengan pasti. Itu dia. Percaya dengan pasti, percaya plus ataupun campur. Patuh. Dia kena percaya, dia kena patuh. Dia kena percaya, dia kena patuh. Masya Allah, semangat Ustazah luar biasa. Dia kata, semoga Allah sentiasa kurniakan kesihatan. Mereka tengok Ustazah semangat sikit. Sebab hari ni berangin. Tadi Ustaz Nazih tambah kipas angin kat Ustazah. Dia beralun macam tu. Walaupun kerusi ni asyik duduk ke belakang. Tapi tak apa, Ustazah tetap bersemangat. Okey, seorang tak pernah ada ni. Okey. Apa lagi tadi? Kalau makna bahasa percaya dalam hati. Percaya dalam hati. Kalau makna istilah percaya dengan pasti. Percaya dan patuh. Dia kena percaya dan dia kena patuh baru dia beriman. Takat dia percaya tak jadi. Dia kena patuh. Macam kita kata malam ni rumah nombor 28 dengar kata pencuri dah pangkah dah. Macam cerita Piramli tu. Dah pangkah dah nak masuk. Lepas tu kita ni, siapa dia? Rumah saya, rumah 28 tu. Tak ada aku nak percaya dia kata. Jadi buat apa? Dia tunggu tak? Dia tak tunggu, dia tidak. Tapi kalau orang percaya tu, dia dengan patuh maknanya, dia tunggu tu. Penyapu tu depan tu. Penyapu. Dia bunyi je kunci pintu, dia buka, dia ketuk belok penyatuk lelaki dia. Sebab apa? Kalau percaya, dia kena ada action. Boleh faham? Dia kena ada tindakan. Kalau takat duk percaya kata, betul ke tu? Tak betul lah tu. Tak percaya lagi tu. Iman, dia kena ada kepatuhan. Dia kena tunduk. Tambah lagi satu, tunduk. Percaya, patuh, tunduk. Tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Kita minta ayat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya dengan pasti. Lagi apa? Patuh. Tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hak makna bahasa tadi tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab ni lagi banyak. Kalau kita kata percaya, orang Yahudi pun percaya. Orang Yahudi percaya yang Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul. Malah mereka menanti-nanti kedatangan Nabi. Tapi percaya mereka tak menyelamatkan mereka dari neraka. Abu Jahal malah lebih percaya dan sangat percaya yang Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Tapi dia patuh tak? Dia tak patuh. Kita sebagai orang Islam, kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya Nabi SAW adalah Rasul, kita kena patuh. Semayang, tutup aurat, haji, zakat, puasa pun tidak. Iman ke macam tu? Tak, aku percaya. Kalau kata iman, dia kena patuh, dia kena tunduk, dia kena buat.
Jadi kita hari ni kena cek dulu. Aku iman sampai takat mana? Adakah aku iman takat percaya? Atau apa iman aku buat sungguh? Kadang-kadang kita kata ilmu itu adalah kemuliaan. Ilmu itu adalah satu cahaya. Kita ambil berat tak pasal ilmu? Kelas mengaji pun kita tak mai. Saat ada, saat tak ada. Kita tak istiqamah dengan pengajian. Maknanya bukan percaya sangat pun. Kalau percaya, kena ada action. Okey? Jadi maknanya, orang yang contohnya yang dia katakan sebagai iman tu adalah al-iz'an. 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 Apa al-iz'an? Al-iz'an artinya pasrah dan menundukkan dirinya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Al-iz'an. Al-iz'al ain alif nun. Al-iz'an artinya dia tunduk dengan apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi suruh. Jadi Nabi suruh dia tahu. Maknanya apa yang Nabi suruh ni adalah satu hukum-hukum yang semua orang tahu. Hukum orang tahu tu makna orang awam tahu, orang khusus tahu. Apa orang awam tahu, orang khusus tahu. Semayang semua orang tahu. Tak ada siapa orang Islam yang kata semayang tu tak wajib. Tak ada. Semua orang tahu. Orang tak semayang pun dia tahu wajib. Puasa pun dia tahu wajib. Maknanya kalau ada unsur-unsur iman, dia kena ada tunduk, dia kena percaya, dia kena tunduk kepada hukum-hukum yang Nabi bawa, yang hukum bukan susah-susah, hukum senang-senang. Hukum yang masyhur, yang semua orang tahu. Contohnya tutup aurat, takkan nak kena tanya lagi kot. Mana dalam Quran kata tak ada pun tutup aurat? Teruk sangatlah tu. Teruk sangatlah tu. Tak ada pun dalam Quran kata semayang wajib? Teruk dah. Teruk dah tu. Itu bukan kata iman. Dia tak tahu langsung. Dia tak tahu langsung. Kalau kita kata arak tu haram, semua orang tahu arak tu haram. Judi haram, semua orang tahu judi haram. Berzina itu haram, semua orang tahu. Orang pelacur pun tahu zina tu haram. Sebab tu dia berzina dia sembunyi. Pasal apa dia sembunyi? Sebab dia tahu haram. Dia duduk dalam bilik, berkhalwat. Awak dia tak buat depan-depan. Sebab dia tahu benda tu haram. Jadi orang tahu, ini hukum semua orang tahu, tak payah bagi tahu dah. Jadi bagi sebagai orang beriman, dia kena percaya, dia kena tunduk, dia kena patuh pada hukum yang Nabi bawa, yang hukum tu tak susah, semua orang tahu. Ya, insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok di sini. Kalau kita tengok kalimah syahadah. Ni kita nak cek iman ni. Kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, semua syahadah. 1, 2, 3. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Ada iman di dalam syahadah. Ada iman di dalam syahadah. Ustazah nak bagi 3 pandangan. 3 pandangan berkenaan dengan iman terhadap syahadah tu. Pada syahadah tu. Yang pertama, pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama dia kata, kalimah syahadah tadi terbahagi kepada 2 bahagian. Laju je makcik-makcik kita ni menulis. Alhamdulillah. Dia nak ambil point sebenarnya. Pandangan pertama, syahadah terbagi pada 2 bahagian. Iman tu terbagi pada 2 bahagian pada kalimah syahadah tadi. Pertama, dia kena beriman dalam hati. Iman dalam hati. Maknanya dia yakin bahawa tadi kita kata apa? Sahaja aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, yang tu dia yakin dalam hati. Itu sebahagian, 1/2, 1/2 adalah di hati. Yang kedua, 1/2 adalah mengucap dengan lisan. Mengucap dengan lisan. Selain pada kita yakin, percaya bahawa syahadah tadi, Allah tu Tuhan, Nabi tu pesuruh Allah, dalam hati kita kena mengucap. Tadi kita dah mengucap dah tadi. Kita dah mengucap dah. Kalau dia ada dua-dua tadi, hati pun ada, mengucap pun ada, alhamdulillah ada iman di dalam. Ada iman di situ. Imannya sah. Imannya sah. Ada situ. Orang yang beriman dalam hati tapi tak mengucap. Ada tak orang yang beriman dalam hati tapi tak mengucap? Ada. Kadang orang kafir kan? Orang kafir ni,
Dia kadang dia bukan tak percaya. Ada setengah-setengah bahagian dia kata saya percaya bahawa Tuhan tu Allah. Pernah dengar kan kadang-kadang YouTube kadang-kadang kan. Rasul Nabi Muhammad itulah Nabi, Rasul Allah. Tapi dia mengucap tak? Dia tak mengucap. Kalau ikut pandangan pertama, dia kena dua-dua. Hak hati dan mengucap. Kalau dia tak mengucap, dia beriman dalam hati, imannya tidak sah. Dia kafir dunia akhirat. Tulis situ. Kalau dia beriman dalam hati, kena ambil poin bagi betul. Kalau dia beriman dalam hati, tapi dia tak mengucap kalimah syahadah, dia kafir dunia akhirat. Ini pandangan pertama. Pandangan pertama. Maknanya, percaya Allah tu Tuhan. Percaya Nabi tu Rasul. Tapi tak pernah mengucap. Maka dia kafir, dunia pun dia kafir, akhirat pun dia kafir. Apa maksud dunia tu kafir? Maksudnya dunia tak boleh mengaku dia sebagai orang beriman, orang Islam. Kalau mati tak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Tak boleh kahwin dengan orang Islam. Dia tidak boleh menjalani hukum-hukum Islam. Tidak dipaksa menjalani hukum-hukum Islam. Akhirat ketika bertemu dengan Allah, kalau mengikut pandangan pertama ni, pun bukan Islam. Bukan Islam sebab dia tak mengucap. Boleh faham tak yang pertama ni? Boleh no? Maknanya beriman dalam hati tapi tak mengucap, kafir dunia dan akhirat. Ini pandangan pertama. Ada pandangan ulama yang lain juga. Imam Ghazali dia paling risau. Dia ambil yang ketiga. Sekali saya bagi. Dia ambil yang ketiga. Sebab kita, adalah sekali kita tengok nah. Tapi yang pertama ni, dia beriman dalam hati dah. Beriman hati tapi dia tak mengucap je. Dia tak mengucap je. Bila dia tak ucap, maknanya dunia akhirat dia kafir. Okey, pandangan yang kedua. Okey, pandangan yang kedua. Mengucap kalimah syahadah, syarat sahnya iman. Macam lebih kurang sama juga tadi kan. Mengucap dua kalimah syahadah, syarat sah iman. Ini nombor dua. Kalau mengucap syarat sah iman. Syarat sah iman. Orang yang beriman dalam hati dia beriman dalam hati dia, tetapi tidak mengucap dengan lidah, imannya tidak sah. Macam lebih kurang nombor satu juga. Okey, lebih kurang nombor satu juga. Dan dia berada dalam wilayah kafir lah. Kafir di dunia dan kafir di akhirat. Ini pandangan yang kedua sama juga. Maknanya dia tak mengucap, dia tak mengucap dua kalimah syahadah, iman dia tidak sah. Dia tetap juga kafir dunia dan akhirat. Walaupun iman dia dalam hati ada, tapi dia kena mengucap baru untuk sahkan iman dia. Itu yang kedua. Lebih kurang yang satu juga kan? Sama jugalah lebih kurang yang satu juga tadi. Sebab kalau dia mengucap kalimah syahadah, baru dia diperlakukan dengan hukum-hukum Islam. Okey, yang ketiga ni, mengucap dua kalimah syahadah adalah syarat untuk diperlakukan di dunia sebagai orang Islam. Kalau mengucap dua kalimah syahadah, syarat untuk diperlakukan sebagai orang Islam di dunia. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak kira lah hati dia macam mana. Ni, yang nombor tiga ni. Nombor tiga ni tak kira lah hati dia macam mana. Ni nombor dua lagi, minta maaf. Ni nombor dua lagi. Ni nombor dua lagi nah. Nombor dua, belum nombor tiga lagi. Sebab mengucap dua kali syahadah adalah syarat kepada sahnya iman. Nombor dua, nombor tiga tak bincang lagi. Jadi maknanya kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, kita tak tanya dah hati dia. Di dunia, dia diperlakukan dengan hukum-hukum Islam. Dia kahwin dengan orang Islam boleh. Dia boleh meninggal boleh tanam di perkuburan orang Islam. Tak ada masalah. Sebab hati kita tak tahu. Kita boleh paksa hati orang, kita tak tahu. Hak tu nombor dua. So hati tak tengok lah. Untuk mengucap saja. Kalau hak nombor satu tadi, bahagian. Hati dengan mengucap tu kena sama. Ya? Okey, nombor tiga. Nombor tiga pula, kalau dia dalam hati dia beriman kepada Allah, tapi dia tak mengucap, di dunia dia bukan Islam. Tapi di akhirat, Allah anggap dia sebagai orang beriman. Iman dia sah. Nombor tiga ni.
Nombor 3 ni, iman dia sah. Dia beriman dalam hati dia. Tapi dia tak mengucap. Ini kita berakhlak dengan Nabi SAW lah. Abi Talib. Mengucap tak Abi Talib? Tak mengucap. Tapi Abi Talib pernah buat syair. Yang dia katakan, agama yang paling benar adalah agama anak saudaraku. Iaitu agama Nabi Muhammad. Agama Islam. Dan dia percaya, sampai dia bela Nabi, orang kafir tak boleh buat apa kat dia. Sampai dia meninggal, baru orang kafir tindas Nabi SAW. Maknanya dalam hati dia membenarkan Islam tu, membenarkan Allah dan benarkan Nabi Muhammad tu Rasul. Cuma dia tak mengucap. Jadi Imam Ghazali kata, ulama mengambil pandangan yang ketiga ini, atas dunia kita memang tak boleh layan dia sebagai orang Islam. Dia tak boleh kahwin dengan orang Islam, dia mati pun tak boleh tanam di perkuburan orang Islam. Tapi bila dia mati, itu urusan dia dengan Allah. Jadi kita katakan sebagai Abi Talib tu imannya diterima oleh Allah lah. Kita baik sangka berakhlak dengan Nabi SAW. Dikatakan bahawa siksaan neraka yang paling ringan adalah siksaan kepada Abi Talib, yang mana dia tu kakinya dipakaikan dengan sandal ataupun pelapik kaki, yang dia pijak api neraka, otaknya bergelegak. Itu paling ringan. Iaitu pada Abi Talib. Tapi Abi Talib meninggal tak mengucap. Tapi dalam hatinya membenarkan Islam. Sebab tu kita katakan, kita baik sangkalah dengan Abi Talib sebagai akhlak kita kepada Nabi SAW. So iman ni kena jaga. Macam kita macam mana? InsyaAllah. Kita mengucap dan kita juga membenarkan di hati. Kita nak tengok tindak tanduk kita macam mana. Supaya kita sentiasa, orang bertakwa ni dia kena sentiasa usaha nak bagi tingkat takwa dia. Dia kena bagi tingkat takwa dia. Okey. Kita tengok di sini, kita tahu bahawa keyakinan orang tu berbeza-beza. Betul tak? Orang ni percaya 10, orang ni percaya 20, orang ni percaya 30, orang ni percaya 100%. Tapi kita kena usaha untuk meningkatkan kepercayaan kita supaya iman kita tu sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah nak bagi tingkatan tinggi sikit lagi. Takwa. Ada 4 ciri takwa. Kita nak masuk Ramadan, kita kena usaha untuk dapatkan 4 ciri ni. Kalau tidak, Ramadan kita punah. Ramadan kita rosak. Macam berpuluh-puluh tahun kita puasa dulu. Ada orang puasa berapa kali? 40 kali lah puasa. Mana 40 tahun dah lah dia puasa. Lepas pada dia baliang tu, puasa 40 kali. Ada yang 30 kali. Ada yang 20 kali. Ada yang baru setahun jagung puasa. Malulah kita ni berapa tahun dah. Kita berapa tahun dah jumpa Ramadan. Banyak tahun dah kan. Makan puluh tu ada lah. Betul tak? Makan puluh tu banyak. Berapa orang yang makan puluh? Angkat tangan. Maknanya bukan 5 tahun puasa ni. Memang makan puluh. Makan puluh tu maknanya kena tamparan lah. Di muka kita. Allahu Akbar. Aku buat apa selama ni? Aku buat apa selama ni? Okey, satu Ustazah nak bagi tahu sebelum masuk 4 ciri tadi. Kalau kita nak puasa kita penuh dengan kemuliaan, dengan bahagia, dengan tenang, kita kena jaga 2 perkara. 4 ciri tadi, lagi habang lain kalau Ustazah lupa, 4 ciri tak masuk lagi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kena jaga. Kena jaga. Makcik-makcik yang mengaji, Ustazah ni dah berkecimpung dalam bidang dakwah ni dengan makcik-makcik ni lama dah. Berpuluh-puluh tahun dah, 20 tahun lebih dah. Jadi Ustazah pun pernah duduk sama-sama lah mengaji, dan Ustazah pun memang pelajar lagi sekarang pun. Duduk sama mengaji, bergaul dengan kawan-kawan mengaji. Biasanya kita lagi banyak mengaji, kita lagi sombong dengan orang. Betul tak? Tak nak mengaku. Semua tak mengaku, kepala keras terus. Okey, kita banyak sombong. Mungkin betul lah orang sini bagus-bagus semua. Okey, alhamdulillah. Okey, macam ni. Kita banyak buruk sangka dengan manusia lah. Maksudnya, sebab Ustazah dulu kalau mengaji, Ustazah pernah ada satu ketua kelas. Ketua kelas kutip yuran. Ni Cikgu Pencin. Yuran. Kalau nak kutip pun elok lah sikit muka tu kan. Kita ni dah baru mengaji seminggu. Pudio takut nak main mengaji.
Yuran, yuran, yuran. Yuran. Awak lambat bayar yuran. Bila dia minta macam tu, saya bukan buruk sangka kat dia je tau. Saya buruk sangka kat ustaz tu sama. Saya faham tak? Sebab ketua kerajah dia mewakili guru tu. Bila dia buat macam tu, saya akan buruk sangka dekat saya memang saya jadi macam meluat kat ustaz tu sama. Saya habaq betul-betul. Ini orang mengaji ni bukan setahun 2 tahun tau, puluh tahun. Cikgu Benjin. Dia jenis, tak ada kecil lah. RM15 dulu mengaji sebulan. Mai bagi RM20 dia keyau kat kita. Dia kecil tak ada lah. Bagi dia kecil, bagi elok-elok, bagi cukup. Cenggihnya nak kutip duit yuran pun. Ya Allah, ya Tuhan, ni kau ustaz lantik jadi ketua kelas. Patutnya cakap elok-elok. Sebab dia wakil pada ustaz tu. Dan mereka ni pula ada geng tau, hak senior-senior ni. Kalau kita hak baru-baru masuk mengaji, dia jeling kita siap-siap. Jangan duk jadi kat sini lah. Tak ini noh. Baguslah, alhamdulillah. Lagi berisi jadi padi, lagi berisi lagi tunduk. Jangan lagi berisi lagi tegak. Berat sangat nak tunduk pun. Tak boleh nak tegak, tunduk juga dia kot mana pun. Jadi saya nak pesan satu lah. Kita satu lagi. Lagi banyak mengaji mula kita nak menghina orang tu, nak menghina orang yang macam kita tu hebat sangat kan. Allah, kalau kutip yuran pun tak payahlah jegir orang sekali orang bayar lah. Kan? Tak ada jegir sangat lah kan. Keyau kita macam apa. Lepas tu kita pun rasa macam malas nak pergi mengaji dah. Bukan malas pasal apa. Pasal kalau kita tersilap parking tempat ustaz. Saya pernah kena juga lah. Orang baru tak tahu depan pagar tu ustaz punya parking. Kita parking dia keyau dalam kelas. Siapa parking kat depan? Tu tempat ustaz. Malu nak panggil tu. Malu nak panggil. Jadi dia kata, kita tak boleh buat macam tu. Kita habaqlah parking tu tempat ustaz mungkin orang baru kot. Boleh minta tolong ubah tak? Cakap macam tu lah. Ni saya nak beritahu ni. Nak dengar tak? Dua benda ni hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia kena cantik. Baru puasa kita mulia. Baru kita dapat kemuliaan puasa. Mungkin tahun-tahun sebelum ni kita tak perasan. Tahun ni kita bagi jadi elok. Dengan Allah tak susah hubungan dengan Allah. Allah ni senang. Sembahyang, puasa, tutup aurat, zakat. Okey, settle. Pergi cari ilmu je. Tapi yang susah dengan siapa? Manusia. Sebab kita ada nafsu amarah bisuk. Kita dengki ada. Marah ada. Benci ada. Lagi apa lagi? Apa lagi? Buruk sangka pun ada. Sombong lagi ada. Ada tak semua tu? Ada. Kalau hang cakap aku pun boleh cakap hang juga. Hang ingat aku siapa? Hang boleh riau ke aku? Awak ingat aku tak ada duit sangat ke? Boleh letak 50 lagi, hang minta 15 kan? Hang minta duit kecil dah, aku bagi semua ke hang? Contoh. Ustazah ni kalau tak tahu suka berlakon. Minta maaf lah. Memang ustazah suka berlakon. Tinggal mereka tak panggil jadi pelakon je. Pasal tak masuk TV. Ustaz Jafri pun mereka panggil berlakon. Kalau saya masuk TV, mereka panggil berlakon. Sembang je, melawak je. Tak ada kerja lah nak berlakon. Berlakon kan nak murid je lah. Jadi dia macam ni. Kita memang ada potensi nak marah. Memang nak benci, nak meluat semua ada. Tapi kita perang dengan nafsu kita. Aku boleh marah. Tapi aku tak mau marah. Kalau aku marah, hubungan aku dengan manusia dah rosak di situ. Ni awak suka nak jatuh tu. Hak ni pun satu, dia kan tak kerti pakai. Sampai bertahun-tahun ceramah dia tak kerti pakai. Dia kira nak melorah jatuh. Faham tak? Jadi maknanya, hubungan dengan manusia, contohnya ada orang kata kat kita. Kak Tipah, dengar kata, mereka duk canang di kedai Kak Tipah, di kedai Pak Mat tu, punya kata kat anak Kak Tipah. Kak Tipah ni, mereka kata apa? Dia nak tahu juga mereka kata apa. Mereka kata lah, A, B, C semua. Masa tu Kak Tipah nak buat macam mana? Kak Tipah nak puasa dengan elok tak Kak Tipah? Kak Tipah nak puasa dengan kemuliaan ke? Kalau Kak Tipah nak puasa dengan kemuliaan, Kak Tipah kata apa? Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kalau tak hafal lagi, pi Google. Doa musibah. Doa musibah. Dia ada satu set terus. Lepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semoga Allah gantikan pahala ni, ganjarkan pahala kepada musibah ni, dan Allah gantikan yang lebih baik. Ya Allah. Urut dada. Murahkan rezeki dia, ya Allah. Mampu tak? Kau mampu? Kau mampu? Kau mampu ke? Dia kata bukan sikit tau. Sekampung canang. Tapi sebab kita nak lawan dengan nafsu kita, ya Allah, memang dia kata dekat aku, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, murahkan rezeki dia, ya Allah. Semoga bila dia murah rezeki dia tak kata dah kat aku. Bagi dia tenang, ya Allah. Semoga supaya dia tenang, dia tak kacau dah aku. Ya Allah, mana nak cari orang macam tu? Kau ada kawan? Kawan kau mengumpat. Kawan kau mengumpat. Lemah. Kawan kau lemah. Kawan kau kena kata astagfirullah. Baru betul.